Bermula menuntut 5 perkara itu mustahil. Bermula menuntut pengajaran daripada seteru itu mustahil. Betul ya? Menuntut 5 perkara mustahil. Menuntut pengajaran daripada seteru, daripada musuh adalah mustahil. Tak dapat pengajaran. Musuh kita yang utama siapa? Syaitan. Tak boleh belajar. Tak ada contoh yang baik kita dapat ambil daripada dia, ya, daripada syaitan. Dan menuntut khidmat daripada orang yang jahil itu mustahil. Orang yang jahil kita minta khidmat tak boleh, sebab kalau bikin kerja sembarangan, sembrono, bikin apa semua nanti rosak jadi belaka. Tak boleh minta khidmat dengan dia. Orang jahil minta khidmat dengan dia, makin rosak akan jadi perkaranya. Yang ketiga, menuntut syurga dengan tiada amal itu mustahil. Minta syurga, dapat syurga dengan masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Tapi minta syurga dengan amal, tak boleh tidak, ya. Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala dan minta syurga dengan amal, ya. Baik, dan menuntut sempurna daripada perempuan itu mustahil. Minta sempurna daripada perempuan itu mustahil. Maknanya perempuan tak boleh sempurna, minta maaf, ya. Kerana apa, ini bukan kita hinakan dia. Nabi sudah sebut, ya, Nabi sudah sebut, iaitu apa? Akalnya separuh, imannya separuh, ya. Akalnya separuh, imannya separuh. Sebab apa imannya separuh? Sebab sembahyangnya tak cukup, sebulan kurang seminggu tu kan dah Allah Ta'ala satu keringanan baginya. Tapi dia tak sempurna. Tapi hukum Allah Ta'ala atas dia pun tidak sempurna macam laki-laki. Dia tak payah sembahyang full 30 hari macam kita. Ya, tidak. Dia tak payah pergi sembahyang jemaah. Dia tak payah pergi sembahyang Jumaat. Begitu, ya. Dia tak payah pergi perang sabilillah. Orang perempuan tuntutannya tak macam kita. Dia tak payah cari nafkah macam kita. Itu adil Allah Subhanahu Taala. Allah Taala jadikan dia tidak sempurna dan Allah Taala kasih dia kehidupan yang sesuai. Tapi dengan dia tidak sesempurna laki-laki, tetapi dia melengkapkan laki-laki. Dia melengkapkan laki-laki. Baik. Orang perempuan tak boleh diserahkan. Nabi mengatakan kalau satu perkara diserahkan kepada orang perempuan jadi pemimpinnya, menunjukkan perkara itu akan jatuh tak lamanya, ya. Sebab mereka tidak daya dan akalnya separuh. Sebab itu kalau nak jadi saksi apa semua, kalau saksi perkara-perkara kes-kes yang perempuan boleh jadi saksi, satu laki, kalau dua laki-laki, perempuan kena 4 orang perempuan. Jadi dia punya cara pemikiran itu separuh, ya. Jadi dah dengan akal separuh, kelemahan dia pun separuh juga, tak dapat sempurna. Maka segala pentadbiran pun tidak dapat sempurna. Nanti sebab itu, ya, tak semua perkara kita boleh share dengan isteri kita, ya. Di antaranya masalah-masalah kita. Masalah office kita, masalah apa, tak perlu kasih tahu sama dia. Nanti kita dah settle, dia masih terfikir-fikir lagi. Kita dah settle, dia masih terfikir-fikir lagi. Nanti kadang kita kabarkan dengan dia separuh, dengan fikiran dia yang separuh tu, dia tindak dengan fikiran dia yang separuh, ataupun dia tokok lagi separuh. Dia assume, dia menjangkakan, begini maksudnya begini, ini begini. Begitu, ya. Allah, nanti dia tidak faham. Dan Nabi sebutkan, ya, tidak tahan mulut perempuan kecuali wali. Maknanya sampai begitu. Bermakna dia punya ujian, dia boleh buat kau jadi wali, tau. Allah, wali-wali kan ujiannya banyak. Dan tak ada ujiannya apa? Lapar. Di antara ujiannya yang sangat-sangat lapar. Ujian apa yang sangat-sangat? Ibadat. Apa lagi ujian? Sabar atas mulut bini. Boleh jadi wali, ya Allah. Jadi kalau dapat bini yang suka ngomel tu, standby lah. Mudah-mudahan awak akan dapat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu, ya Allah. Dan memang itu semua itu. Itulah namanya asam garam kehidupan. Asam manis ke masam? Masam, garam, masin. Tapi kalau tak ada, tak enak. Masam, masin, pedas pun juga. Tapi itu yang buat enak. Itu yang buat enak lauknya, ya. Baik. Sebab itu dah kita tahu gini, bukan kita untuk mengecehkan perempuan, tahu. Bukan untuk kita merendahkan dia, tahu. Untuk kita maklum, kalau isteri kita ada yang PL-nya semacam, anak perawan kita ke anak perempuan kita PL-nya semacam, memang orang wedok yang kayak gitu, wes. Sudah, kita pun faham. Kita faham. Lagi ini nak dekat-dekat ni 10 Sya'ban, nak dekat-dekat bulan-bulan Rajab ni semua, Allah, nanti syaitan sengaja nak buat mereka, dia tak akan dapat tanduk, telinga dia pulas. Nanti dia tak dapat kacau kita. Dia buat anak isteri kita macam hal nanti. Macam hal. Nanti tak pasal nak dekat bulan Sya'ban, isteri kita jegot, merajuk. Nanti anak kita jadi ingkar. Macam ini pasal sudah, apa tahu ini permainan syaitan terhadap kaum yang lemah. Kita ampunkan, kita doakan.
Kita kalau perkaranya tidak serius, kita ampunkan, kita maafkan, semua Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Terus gugur plan syaitan untuk anak-anak kita. Begitu ya. Jadi memang tak boleh, maknanya expected daripada perempuan, dah expected perkara-perkara yang memang macam-macam lah kita bilang ya. Memang expected. Ini bukan untuk kita hina mereka ya, bukan untuk kita rendahkan mereka ya, untuk kita memahami mereka, untuk kita bantu mereka, untuk kita support mereka, untuk makin kita maklumkan mereka, untuk kita sayangkan mereka. Kalau kita dengan anak kita, budak kecil, tak betul. Kita bilang kau ni dengan budak kecil pun gitu. Buat salah pun kita sayangkan. Dengan isteri kena gitu, kita tak boleh jadikan dia macam kita. Ya, dia laki-laki, cara pemikiran dia lain. Dia makhluk Allah Ta'ala, jadikan dia begitu, jangan dibebankan dia dengan tanggungjawab yang berat. Jadi Allah Ta'ala sendiri tak memberatkan dia sebagaimana laki-laki, kita jangan menanggungkan dia yang berat ya, orang perempuan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu lil muti'i walau kana amdan habsyian. Artinya bermula syurga itu adalah bagi orang yang berbuat taat, dan jikalau dia hamba Habsyi sekalipun. Allah ya, walau dia hamba Habsyi sekalipun, hamba kulit hitam, hamba orang pandang hina, dia syurga. Dia syurga yang kita hinakan dia ya. Dan wan naru lil asi walau kana sayyidan qurasyian. Dan bermula neraka itu adalah bagi orang berbuat maksiat, dan kalau dia daripada sayyid, daripada golongan Quraisy sekalipun, daripada orang bangsawan Quraisy sekalipun, kalau dia neraka, Allah Ta'ala tak peduli tempatnya dalam mana, dalam api neraka. Kalau dia hamba saya yang orang pandang hina sekalipun, mulia di sisi Tuhan, tinggi kedudukannya di sisi Tuhan ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya jamu olehmu apabila masuk ia ke dalam rumahnya, bahwasanya jamu olehmu apabila masuk ia ke dalam rumah saudaranya yang Islam, nescaya masuklah sertanya 1000 malaikat, dan dianugerah oleh Allah Ta'ala 1000 berkat, dan mengampun oleh Allah Ta'ala segala dosa orang yang berjamu itu. Dan jika adalah dosa mereka itu terlebih banyak daripada air laut dan daun kayu sekalipun, dan memberi akan segala mereka itu oleh Allah Ta'ala dengan setiap yang dimakan akan dia oleh jamu itu, akan satu haji dan satu umrah yang makbul keduanya, dan diperbuat oleh Allah Ta'ala bagi mereka itu akan satu kampung di dalam syurga. Dan barang siapa memulia ia akan jamu, maka serasa memulia ia akan 60 Nabi. Allah, jamu tu tamu ya, iaitu bahawasanya jamu olehmu apabila masuk ia ke dalam rumah saudaranya, iaitu jamu tu ra'i tetamu ya, jamu tu ra'i tetamu. Jadi kalau tamu ya, hadis lain Nabi mengatakan tetamu tu dari Allah. Siapa suka tamu, mana dia suka Allah, Allah suka dia. Siapa tak suka tamu, tak selesa dengan tamu, dia bermakna dia tak suka Allah, maka Allah tak suka dia. Lepas itu selalu terima tamu. Kalau daya nak datang rumah kita, raikan. Kita terpenat sikit ke, kita terbelanja sikit ke, pun tak apalah. Waktu rehat kita dia nak datang, waktu kita tengah sibuk datang, tak apa, monggo. Tahan kerja kita tangguhkan. Tahan rehat kita tangguhkan ya. Tahan kalau ada kewangan kita lebihkan belanja untuk rai tamu ya. Untuk rai tamu, biar sampai kasih tamu dan kasih jamuan tamu, itu semua tu menjadi adat-adat kita ya. Kalau tamu datang kasih jamu, kasih makan yang kenyang, kasih makan. Dan kalau tamu datang, nanti lepas khatam kitab ini kita akan baca bab bertamu. Kalau tamu datang jangan tanya nak makan, dah makan kat kedai tadi, maknanya kita harap dia dah makan. Begitu ya. Dah makan. Kalau tanya nak makan, dia tentu orang akan bilang tak apa, terima kasih. Tentu orang cakap begitu. Takkan orang bilang ya saya nak, masakkanlah saya. Tak orang nak gitu kan? Kalau nak daya datang, hidangkan sahaja. Kalau dia lapar, langkah kanan namanya. Kalau dia kenyang, ya sudah, kita dapat pahalanya. Sisa dia tak apa. Sisa makan, sisa tamu adalah penebus api neraka. Kalau rumah Habib Omar tu tiap-tiap hari, family-nya tu tak makan, kecuali makan sisa tamu. Itu sunat, menjadi kebiasaan orang-orang alim ya. Jadi kebiasaan orang-orang alim, kalau hidangkan makan, hidangannya tu dilebihkan. Biar berbaki. Kerana nanti bakinya untuk keluarganya. Jadi Habib Omar tu kalau sidangkan kita banyak. Jadi keluarganya tak makan tahu. Kita ajak anak-anaknya makan sekali. Syed Salim makan sekali yuk. Kita, tak apa, monggo Abu Zaki makan. Dia tak bilang monggo lah. Fadalu cakap Arab lah. Ini kita bilang ya. Habis kemudian
Nanti kalau dah habis saja dia angkat masuk dalam. Nanti rupanya orang perempuan cerita, nanti hubah-hubahnya kat dalam. Dah datang jamuan. Sisa tamu. Ayam dah cuil, semua begitu. Dan jadi adat orang-orang alim kalau hidangkan makan sengaja banyak. Sengaja biar berbaki. Jadi tuan rumah pun dapat, siapa tamu nak balik pun dapat. Biasanya nasi apa tu namanya? Nasinya banyak, lauknya banyak. Nasi ambeng. Begitu ya. Bukan dibawakan bontrot yang dalam berkat tadi dah disiapkan dekat dapur satu bungkus. Yang baki tu yang berkat. Yang baki tu yang berkat ya. Itu rupanya amalan atuk moyang kita tu rupanya itu yang betul rupanya ya. Si ambeng yang bakinya tu. Makan sisa tamu penebus api neraka ya. Jadi kalau tamu datang jamu kasih makan. Tapi jangan takaluf. Takaluf tu berlebih-lebihan. Dia yang nama hidang afdalnya kalau satu hidang semua lauk sekali taruh. Satu lauk cukup. Dia kalau ada makan ada satu daging aja dah kira maksimum lah. Daging apa tak kisahlah, ayam ke, kambing ke, lembu ke, unta ke, ikan ke, belalang ke. Pokoknya asal ada daging, itu dah kira sempurna lah. Taruh tengah begitu, dah kira dah sempurna lah. Begitu ya. Kalau tak ada, kalau banyak sekalipun, sayur saja, tetapi tidak ada daging, kurang sempurna. Walau lah ada daging sikit pun sempurna. Jangan lebih-lebih. Jangan sampai banyak lauknya. Kalau nak lebih sikit boleh lah. Macam kita anggar nasi ambang kita, kan ayam satu tengah. Ayam masak apa ungkep ke, apa semor ke, yang side dishnya tu kecil-kecil sikit-sikit. Gedahnya, serondengnya, sambal gorengnya bukan kira main dishnya. Dah ada ayam tak payah daging tak payah ayam. Begitu ya. Orang kita biasa begitu. Kalau orang bilang, tapi saya ada banyak duit nak lebih dengan tamu, jangan. Tak usah banyak-banyak. Takut nanti kita mengada-ngada, tu takalluf namanya. Dan memerangi tamu bukan sekali-sekali, kerana kerap kali asal tamu datang aja kita belanja besar, tamu datang kita belanja besar, nanti kita boring. Alamak teruk, aku masih nak kena asal tamu daya datang, aku kena belanja lagi, kena masak lagi, alamak teruklah aku. Jadi kalau kita tamu datang kita bagi sekadarnya itu dah kita suka nak raih tamu, kenapa tidak memberatkan kita ya. Jadi pada tetamu kalau datang kita gembira, kita raihkan dia, sambutkan dia begitu ya. Orang-orang dulu kalau tamu datang sampai sekarang lah ya, kalau tamunya dah makan gelar dia, dah makan lagi. Kalau pergi rumah saudara mara kita kena marah, kok makan kat luar, begitu ya, macam tak ada saudara, sampai begitu ya. Kalau zaman-zaman dulu lah ya, zaman-zaman dulu bukan ada warung-warung banyak macam kita sekarang ni, boleh kejar nak ada warung pun dekat pekan, nak pergi bukannya senang. Kalau ada daya, apa yang ada saja masakan. Sangkingkan tak ada, sangkingkan betul-betul tak ada, minta jiran sebelah, minta semangkok. Saya ada daya, apa awak masak, minta semangkok. Jiran sebelah minta semangkok, mereka kasih. Kenapa? Nanti mereka kalau ada daya pun gitu juga, minta begitu. Itu menjadi adat, asalkan nak hidang tamu. Sangkingkan hidang tamu. Kalau nak tamu datang, kita tak ada apa nak beri, tak ada duit nak beli, boleh minta zakat. Kita berhutang, kemudian minta sama bahagian zakat. Saya orang berhutang, asal berhutang pasal raih tamu, boleh minta zakat. Sangkingkan pentingnya raih tamu, sangkingkan pentingnya raih tamu ya. Itulah agama Islam, suka meraih tamu. Sayyidina Ibrahim AS dikenal sebagai bapa tamu. Bapa tamu. Jadi kalau nak cari kalau nak makan, dia tak nak makan dewean. Tahan dia cari orang. Tak ada orang sampai 1 kilo satu batu, 2 batu dia cari nak orang dapat makan dengan dia. Ada daya datang, apa itu, Sayyidina Ibrahim sembelih kambing. Maka dia dah sembelih kambing, hidangkan. Dia tanya Allah, ya Allah, sudahkah aku menunaikan hak tetamu dengan aku hidangkan mereka seekor kambing? Allah jawab, kasih turun wahyu, belum. Oh ya, seekor kambing pun belum. Ada daya datang lagi, disiapkan seekor lembu disembelih. Seekor lembu, Allah, ya Allah, dahkah kau tunaikan hak tetamu? Belum. Loh, seekor lembu pun belum. Ada tamu datang lagi, disembelih seekor unta. Ya Allah, sudahkah aku tunaikan hak tetamu? Belum. Jadi macam mana ya Allah nak tunaikan hak tamu? Kalau tamu datang, dia tamu balik, kau diri di muka pintu, goodbye mereka, sampai dah tak nampak mereka, dah habis, baru itu namanya kau tunaikan hak tamu. Maknanya raih dia sampai last moment. Itu kalau tamu datang ya, sunahnya kita diri depan pintu,
sampai dah tak nampak dia lagi. Begitu ya. Itu. Kita pula kalau pergi rumah kiai apa semua, kau jangan lama-lama. Keretanya kita kat luar. Kat luar dia dah tunggu kat tercegat depan pintu. Kita pun dalam kereta betulkan radio dulu, betulkan apa semua begitu ya. Kalau lalu pulaknya kalau rumah dia jenis yang jalannya panjang, lekas-lekas belok. Nanti lepas tu kau pusinglah kat mana-mana. Kenapa? Biar kita lenyap dari pandangan dia. Tidak lama dia kena tunggu. Pulak jalannya panjang, dia tunggu sampai dah hujung, kau berhenti sekejap. Berhenti lagi, Allah. Habib Ali bin Ja'far dulu gitu. Kalau kita datang, dia diri kat muka pintu, nak balik, sampai kita dah tak nampak, baru dia masuk rumah. Itu hak tamu, ya. Kalau tamu datang, paling tidak hidangannya tempat bara. Kalau kita dah keluar tempat bara, bermakna kita dah berikan hak tamu jamuan dia, iaitu wangi-wangian. Paling tidak. Kemudian air putih. Kemudian apa sahaja. Maksimum itulah makan. Kalau ada seketul daging, itu dah kira maksimum lah. Jangan lebih lagi, tu namanya takalluf, ya. Orang tamu kena gembira, kerana tamu kasih gembira, kasih tamu gitu. Sunat tanya sama dia, nak makan apa ya? Dan kalau yang mesra, minta. Sebelum ditanya pun boleh minta. Kalau mesra, kita nak pergi rumah dia, aku nak makan apa ya? Tapi sunat minta yang ringan. Umpamanya lah kita orang KL datang Batu Pahat. Kita tahu Batu Pahat ada macam-macam makanannya. Aku datang rumah kau ni, aku datang Batu Pahat. Nanti lunch kau siapkan aku ya. Ada apa di sini? Di sini ada biryani gam. Apa lagi ada di sini? Ada nasi Arab. Ada apa lagi di sini? Pecel, apa semua kan? Aku nak makan nanti, aku kok kepingin nak makan apa? Nasi lemak. Minta tapi yang ringan. Agak-agak senang tak nasi lemak ke nasi Arab? Nasi lemak ke? Minta tetapi yang ringan. Kita begitu. Kok semua nasi lemak je jauh-jauh? Aku memang kepingin nasi lemak sini. Itu namanya mesra. Boleh minta ya. Begitu. Sarapan pagi. Sini yang memang enaknya prata. Umpamanya prata susah tak dapat kan? Tak susah kan? Bolehlah kita mintakan begitu. Yang mudahkan tuan rumah, boleh minta ya. Boleh minta. Itu namanya mesra, ya. Dan rakyat tamu semua tu biar peralatan semua tidak mesti yang handal-handal semua begitu ya. Ingat kalau rakyat tamu, kalau peralatan rumah kita apa yang ada ya. Jangan mesti nak mangkuknya lawa, pinggannya lawa. Takdirlah kita dah terbelilah, dah ada dalam rumah kita set. Orang perempuan lah ya kan, dia suka beli pinggan mangkuk yang cap-cap bagus. Mangkuk Clayton ataupun Pyrex ataupun Arkorok umpamanya ya. Semua dah gitu. Cawannya plastik. Begitu ya. Semuanya dah cantik begitu gini. Tisunya pakai tisu murah. Begitulah. Ada satu yang mencacatkan sikit. Jadi tak semuanya grand. Sudutnya stainless steel, pinggannya begini, mangkoknya begini, semua. Ada satu yang mencacatkan. Paling tidaknya ada satu yang akan mencacatkan, menjatuhkan sedikit standard. Jadi tak terlampau sombong sangat. Kalau boleh semuanya sederhana. Apa nak buat, dalam lemari kita dah banyak. Tak pakai macam mana? Pakailah. Tetapi ada yang sederhana, tidak semuanya high class belaka. Begitu ya. Jadi bukan untuk berbangga-bangga rakyat tamu ya. Bangga rakyat tamu kasih makan ya. Sampai kita yang pergi makam Ki Ageng Selo tu malam, di antara pantangnya dengan anak cucunya, pantang anak cucunya ialah apa? Buka warung nasi. Buka warung nasi dekat rumah kiai. Dekat rumah dia situ pantangnya buka. Pernah sekali Dayo datang, dia dah siapkan makan apa semua. Dayo bilang, kita dah wis mangan kiai. Mangan di kono warung. Alamak. Jadi dia getun. Orang datang kok dah makan dulu. Jadi dia pesan anak cucunya, jangan buka warung dekat rumah aku. Jangan dekat warung dekat rumah aku. Jadi takut nanti kalau ada Dayo datang makan kat kedai kau, dia tak makan kat rumah aku nanti. Tetamu kena beli, kena belanja. Tak mau, biar datang rumah aku. Begitu ya. Itu menjadi adatnya ya. Kita kalau pergi rumah orang, Dayo, jangan tanya, dah makan? Nak makan? Tak semua tempat gitu tau. Kita ingatkan dulu semua tempat begitu tau.
Sebab ini menjadi budaya kita kan. Rupanya tak semua tempat begitu. Tuan-tuan, kalau datang Batu Pahat, ahlan wa sahlan. Ingat, ya, jangan makan di R&R, jangan makan di mana. Marah tuan rumah. Marah tuan rumah. Dia bilang, ya, kalau orang bilang kalau pergi makan rumah orang Jawa, marah kalau awak tak makan. Dia marah kalau awak tak makan. Dia gelar sekali. Tamu kok wis mangan. Kau kena kau wis mangan. Jadi marah dia begitu, ya. Makan seadanya, ya. Baik. Tanya tamu. Banyak dapat pahalanya, tengok ganjarannya macam-macam, ya. Bagi setiap makanan yang dia makan, kita dapat ganjarannya, tetamu, ya. Baik. Satu tadi dia bilang apa? Atas tadi menuntut sempurna daripada perempuan. Maknanya orang perempuan kau jangan harap dia sempurna lah, ya. Begitulah. Pelajaran yang ke-39. Berkata wali Allah Ta'ala yang bernama Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah Ta'ala, lalu aku pada menanyakan 3 masalah kepada 4,440 mimbar. Maka tak ada aku dapat akan jawapannya. Maka heran diriku. Kemudian maka aku masuk kepada Kaabah. Maka aku jabat akan pintunya. Maka aku berkata, hai Tuhanku, apa suatu selamat agama? Apa itu yang boleh menyelamatkan agama, ya? Imam Abu Yazid Al-Bustami, dia masuk 4,000 berapa? 4,400 mimbar. 4,440 mimbar, ya. 4,440 mimbar. 440, ya. Dia nak tanya, mimbar tu mana tempat orang-orang alim lah. Dia nak tanya apa yang boleh menyelamatkan agama. Tak dapat puas hati jawapannya, ya. Dia tanya kepada Allah Ta'ala dalam Kaabah, dia tanya. Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Abu Yazid, selamat agama itu dalam memeliharakan kesempurnaan janji Tuhanmu. Maka aku berkata, hai Tuhanku, pada apa suatu selamat iman? Jadi nak selamat agama, memeliharakan kesempurnaan janji Tuhanmu. Sempurnakan janji Tuhanmu. Janji taat setia kepada Tuhan, bertakwa kepada Tuhan, buat yang disuruh, tinggal yang ditegak. Janji tidak sembah selain kepada Allah. Janji tidak akan bergantung kepada selain kepada Allah. Janji tidak mengharap selain pada Allah. Janji tidak buat apa selain hanya kepada Allah, kerana Allah semata-mata. Maka aku berkata, hai Tuanku, pada apa suatu selamat iman? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Abu Yazid, bermula selamat iman itu di dalam memeliharakan lisan daripada dosa dan daripada mengumpat-ngumpat dan daripada berkata yang sia-sia yang tiada faedah kepada akhirat. Allah nak selamat, ya. Selamat iman, jangan cakap yang bukan-bukan, mengumpat pun tidak, dosa pun tidak, cakap yang tidak manfaat pun tidak, ya. Diam saja, kecuali cakapnya hanya yang bermanfaat saja. Bual-bual kosong tak ada, apatah lagi kalau sampai disulami dengan dosa, dengan umpat, itu sangat-sangat celanya, ya. Baik. Maka aku berkata, hai Tuanku, pada apa suatu selamat roh dan badan? Maka menyeru oleh yang menyeru, hai Abu Yazid, bermula selamat roh dan badan itu di dalam meninggalkan segala keinginan dunia dan segala lazatnya. Selamatlah roh engkau, selamat badan kau. Kau tidak binasa engkau, ya. Tepuk dada tanya selera, tak boleh, ya. Ikut hati mati, ikut nafsu lesu, ikut rasa binasa, ya. Berkata Ibrahim anak Adham, baik, Abu Yazid Al-Bustami, ya. Abu Yazid Al-Bustami ni, kita kalau belajar fiqah, bab buat arak, bab apa, anggur bertukar menjadi arak, bertukar menjadi cuka. Nanti selalu alim ulama bincangkan cerita Abu Yazid Al-Bustami. Apa, bukan dia ada buat arak, apa, Habib Abdillah selalu ceritakan dengan dia. Ada satu orang budak santri belajar dengan tok syekhnya. Tok syekhnya tu nelayan, kerja di laut, tangkap ikan. Rumahnya pun gubuk yang buruk saja. Dia ngajar anak muridnya, dia tangkap ikan. Kalau dah cukup, dia dah tangkap ikan, dia ngajar. Kalau tak cukup pun tahan naik darat dulu ngajar, nanti dia turun laut lagi tangkap ikan lagi. Sampai muridnya dah belajar dengan dia, dah banyak, dah khatam, dah apa semua.
Dia serahkan, murid aku, kau pergi ke negeri Baghdad, kau belajar sama sahabat aku Imam Abu Yazid Al-Bustami. Wah, murid ini pun berangkatlah nak sambung belajar dengan Abu Yazid Al-Bustami. Dia sangka kalau syekhnya tu dah wali, dah zuhud ya, tinggal kat tepi laut dengan gubuk yang buruk tangkap ikan. Macam mana agaknya Abu Yazid ini ya, lagi high level kan. Budak ni sampai negeri Baghdad, dia tengok loh, negeri Baghdad kok bangunannya tinggi-tinggi, besar-besar, rumahnya hebat-hebat. Tak macam diingatkan kampung, semua kampung nelayan diingatkan. Kok gini, hebat-hebat. Tapi tak tahu rumah tuan guru ni macam mana. Abu Yazid ni mungkin rumah dia sederhana. Kali dia nampak satu ladang anggur. Ulama ni tak suka ladang anggur tau. Sebab kalau ladang anggur, kalau kau jual kat pasar, kadang laku, kadang tak laku. Kau tak laku, busuk. Tapi kalau kau pajakkan kepada pembuat arak, confirm laku dan harganya tinggi. Itu yang menjadi tarikan bagi ladang anggur tu, ada bahayanya. Kali budak ni nampak ladang anggur, loh kok ladang anggur besar, ladang anggur sebidang. Dia tanya pekerja, tuan, ini ladang tuan? Bukan, saya pekerja. Ini ladang Abu Yazid punya. Abu Yazid? Oh, agak Abu Yazid lain agaknya lah. Takkanlah dia ada ladang anggur kaya gini. Bukanlah, ada ladang anggur pulaknya. Jalan lagi, nampak satu bidang anggur, ladang anggur lagi. Tuan, ini ladang tuan punya. Bukan, saya pekerja. Ini Abu Yazid punya. Loh, kok Abu Yazid lagi? Tadi, minta maaf ya, tadi saya tanya ada ladang anggur Abu Yazid punya. Ini pun Abu Yazid punya. Abu Yazid yang mana satu ya? Abu Yazid yang satu-satunya, Imam Abu Yazid Al-Bustami di sini. Oh, kok ada ladang anggur? 2 bidang, ada ladang anggur pulaknya. 2 bidang pulaknya. Kaya maknanya. Aku kan dia hidupnya sederhana lah agaknya ya. Macam mana gitu? Mana rumahnya? Kat sana. Rupanya ladang anggurnya 2 bidang, tapi rumahnya macam istana punya besar. Lagi heran budak ni. Ahli sufi kok rumahnya besar gini? Ketuk pintu. Yang buka, terperanjat dengan pakai kotnya, lawa bajunya gitu. Rupanya itu baru orang gajinya. Alamak, batulannya. Macam mana ni kok besar gini, kok grand kayak gini? Dia tunggu masuk dalam, tunggu sekejap. Turun dari atas macam raja Abu Yazidnya. Budak ni cukup penuh keheranan. Macam mana aku nak belajar kok dengan orang keduniaan kayak gini? Guru aku dah zuhud kayak gitu, ini kayak gini. Macam mana aku nak belajar dengan orang gini, penuh keduniaan dengan hebatnya, dengan gahnya. Abu Yazid pun bual-bual semua gitu. Awak dari mana? Saya daripada kampung sekian, anak murid. Oh, tu sahabat saya. Apa khabar dia sekarang? Begini. Buat apa sekarang? Tangkap ikan. Dia masih ingat. Oh, masih tangkap ikan lagi. Dia tangkap ikan. Kemudian mengajar kami. Kalau tak cukup, dia turun lagi, tangkap ikan lagi. Tahan, dia naik darat dulu. Sampai 2 kali tangkap ikan. Keduniaan. Keduniaan. Guru aku kerja tangkap ikan, nelayan kok keduniaan ni sebesar gini. Abu Yazid tahu budak ini dah belajar dengan fulan ini, maknanya nama dia tasawuf tu, nama zuhud tu begitu. Dia tahu dia belum faham bidang yang ini. Dia tahu budak ni, dia tengok muka budak ni semacam. Tak apa, boleh apa dalam hati kau boleh cakapkan. Begini tuan, tadi saya datang, nampak ladang anggur sebidang. Nampak lagi ladang anggur dan rumah sebesar gini, tuan keadaan gini. Tuan boleh sebut guru saya hanya tangkap ikan keduniaan. Maka ini semua apa tuan? Boleh minta jelaskan pada saya. Wahai anakku, gurumu tak cukup dunia. Dunia tak dalam tangan dia, tapi dalam hati dia. Dia tengah mengajar kau, dia ingat ikan kurang. Masih ada levelnya. Walaupun dah zuhud, tapi masih ada nak cari dunia juga. Masih ada kurang. Aku ni pula ni, aku punya kaya ni semua Allah yang beri, bukan aku. Harta yang kau nampak aku sebetulnya, kebun aku, rumahku sebetulnya, wahai anak muda, sebetulnya lagi banyak lagi yang kau belum nampak lagi. Allah, budak ini ya. Dan ini semua pemberian Allah, bukan aku cari. Dan semuanya hanya dalam tangan aku, tak pernah dalam hati aku pun. Kalau dia lenyap hari ini, semua lenyap pun aku tak heran. Begitu ya. Itu bezanya. Pastikannya ini jadi pelajaran pertama kita dalam ilmu tasawuf. Biar kaya dan miskin dengan kudrah Allah. Tapi hati biar kaya hati. Sama ada kaya harta ke miskin harta, hati mesti kaya. Tak guna miskin harta tapi hatinya masih macam hatinya pun miskin juga. Nakkan lagi. Walaupun harta kaya harta tapi kena kaya hati, iaitu apa, tak heran dengan harta.
Ini pelajaran pertama ya dalam ilmu tasawuf atau Imam Abu Yazid Al-Bustami. Begitu ya. Kaya raya. Kaya raya begitu ya. Ada sebab orang miskin dengan kudrah Allah, orang kaya pun dengan kudrah Allah. Maka jangan hinakan orang kaya, kesian tau. Dia bukan nak kaya. Dia diberi kaya. Setengahnya lah. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.